Salam sejahtera kepada para penonton video kami. Kami ialah kumpulan 20 MPU 3112 Penghayatan Etika dan Peradaban dan topik assignment LDK ialah masalah kesepaduan dalam konteks ekonomi Malaysia. Sebelum kita bermula, biarlah aku memperkenalkan ahli kumpulan aku dengan ringkas. Next. Saya nama Alfred Law Wang Shen. Saya dari BIB. Salam sejahtera kepada para pensyarah dan ahli kumpulan saya. Nama saya Tan Kalok dan program saya ialah Bachelor of Science in International Business. Hello, selamat sejahtera. Nama saya Syakil Iskandar Anas. Student ID 22082945. Program yang saya sedang belajar adalah program Bachelor of Accounting dan Finance. Nama saya Neo Zheng Han. Saya sedang belajar di Accounting and Finance. Nama saya Tan Zian dan saya mendaftar dalam sarjana muda dalam bidang kewangan. Selamat sejahtera, nama saya Ricky Yap. Saya sedang belajar pengurusan rantai bekalan global. Nama saya Chan Shimen, subjek saya BBA. Hai, nama saya Chen Kuo Hao dan saya study di course Business Management. Nama saya Chan Kasiang dan program saya adalah BBA. Hai, nama saya Stuart Liu. Saya sedang belajar Business Studies. Ini adalah jadual kandungan pembentangan kami yang akan dibincangkan nanti. Dengan itu, saya akan memerlukan pembentangan ini dengan pengenalan topik video kita tadi. Next. Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai kaum yang kaya dengan pelbagai tradisi, warisan dan budaya. Dalam era globalisasi ini, ekonomi yang melampau sibuk dan peningkatan inflasi di Malaysia telah melahirkan pertandingan merah antara komuniti masyarakat berbilang kesat dan reaksi daripada peristiwa ini telah melahirkan isu para di pelbagai bidang ekonomi. Malaysia seperti diskriminasi tempat kerja, ketidaksamaan pendapatan mengikut warna kulit, penyalahgunaan hak istimewa Bumiputera dan sebagainya. Dan itulah pengenalan yang akan saya serahkan kepada orang seterusnya untuk meneruskan perkara utama. Itu saja. Isu pertama ialah diskriminasi dalam tempat kerja. Apakah diskriminasi? Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kumpulan berdasarkan ciri seperti bangsa, jantina, orientasi seksual, agama dan lain-lain. Isu diskriminasi di Malaysia adalah masalah yang sering berlaku disebabkan oleh pelbagai kaum seperti Cina, Melayu dan India dalam negara ini. Contoh diskriminasi dalam tempat kerja adalah isu yang kerap dilaporkan di seluruh negara dengan individu dari pelbagai latar belakang mengalami gangguan atau perlakuan diskriminatif secara langsung. Next. Okey, terima kasih. Sekarang soalan pertama, apakah maksud istilah Bumiputera? Menurut Wikipedia, Bumiputera ialah istilah yang digunakan di Malaysia untuk menggambarkan orang Melayu, orang asli dari semenanjung Malaysia dan pelbagai orang asli di Malaysia Timur. Pada tahun 1970, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan dasar untuk memberi hak istimewa kepada Bumiputera. Ini untuk melaksanakan supaya kumpulan Bumiputera mendapat hak di sektor awam dan pendidikan awam. Seterusnya.
Bagaimanakah Bumiputra menyalahkan gunaan keistimewaannya? Di Asia Tenggara, bangsa Cina merupakan kumpulan minoriti tetapi mempunyai posisi yang dominan di dalam ekonomi Malaysia. Menurut Rajah nombor 4, bahagian penduduk mengikut kumpulan etnik. Kumpulan pendapatan 1% teratas iaitu pendapatan negara sebelum cukai. Dari sini kita boleh lihat bahawa bangsa bumi ialah terdapat di pada nombor 1, bangsa Cina nombor 2 dan bangsa India nombor 3. Di darjah nombor 8 pula, penguraian kadar pertumbuhan pendapatan benar setiap orang dewasa pada tahun 2002 hingga tahun 2014. Dari sini, kita boleh nampak jurang perbezaan antara kuasa ekonomi etnik minoriti dengan posisi kumpulan majoriti yang malang nasib. Kesimpulannya, ia melahirkan sumber potensi ketidakstabilan yang hebat. Okey, seterusnya. Semenjak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, kumpulan Bumiputra dikelaskan sebagai kelas pendapatan yang paling rendah berbandingkan dengan bangsa Cina dan India. Pada masa kini, apakah contoh penyalahgunaan keistimewaan Bumiputra? Menurut Aziz Kaprawi, beliau menyatakan bahawa kerajaan telah terlebih memanjakan usahawan Bumiputra di Malaysia. Namun ramai di antara mereka telah gagal dalam aspek usahawan kerana mengalami kurang berdaya saing antara mereka. Lebih-lebih lagi, beliau menyatakan bahawa dasar Bumiputra diperlukan berbanding dari masa dahulu kerana era globalisasi sekarang dan pembangunan teknologi yang maju dengan pantas. Beliau juga mengatakan bahawa generasi muda dapat dilihat bahawa golongan mereka menggunakan dasar Bumiputra untuk kelebihannya berbanding dengan generasi-generasi yang lepas. Terima kasih. Ketaksamaan pendapatan merujuk kepada bagaimana pendapatan tidak sekata diagihkan ke seluruh penduduk. Lebih sama pengedaran, lebih besar ketaksamaan pendapatan. Isu dengan ketaksamaan pendapatan di Malaysia ialah kerana orang Melayu umumnya mempunyai purata pendapatan yang lebih rendah berbanding China dan India. Kerana disebabkan oleh diskriminasi dalam pengambilan pekerja, pengasingan pekerjaan, jurang pendidikan yang membawa kepada ketidakpadanan kemahiran yang memaksa kerajaan membuat dasar ekonomi baru. Dasar-dasar ini termasuk program tindakan afirmatif untuk membantu orang Melayu dalam pendidikan, pekerjaan dan perniagaan. Sedangkan mereka telah mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan penyertaan orang Melayu. Di sini ialah diagram tentang perbezaan pendapatan antara orang Bumiputera, orang Cina dan orang Melayu. Dari tahun 2002 hingga tahun 2014, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan negara setiap dewasa meningkat sebanyak 55%. Ketaksamaan pendapatan seperti yang diukur oleh Perkali Gini menurun daripada 0.513 pada tahun 1970 kepada 0.410 pada tahun 2014. Tahap ketaksamaan Malaysia pada tahun 2002 adalah lebih tinggi daripada AS tetapi menurun dari semasa ke semasa. Kekal lebih tinggi daripada France tetapi serupa dengan China menjelang tahun 2014. Seterusnya.
Sekarang saya akan meneruskan pembincangan ini dengan membincangkan tentang isu saya, iaitu firma dan saham Bumiputra hanya boleh dijual kepada Bumiputra. Sebagai contoh, di Malaysia, penjualan saham atau syarikat Bumiputra hanya akan ditawarkan dan dijual kepada rakan konsortium Bumiputra, firma dan individu di bawah langkah kerajaan yang telah diperkenalkan di Malaysia. Bagi meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam aktiviti ekonomi, bekas Presiden Malaysia iaitu Ismail Sabri telah berkata akses dan peluang untuk pendidikan dan pembangunan modal insan termasuk FUFAS akan diperkukuhkan. Selain itu, kerajaan juga akan memperkukuhkan daya tahan dan kemampanan perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang dikenali sebagai PKS untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, bantuan kewangan, bimbingan dan tunjuk ajar oleh institusi kewangan juga akan diperluaskan lagi untuk membantu usahawan Bumiputra di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Di akhir perbincangan ini dapat disimpulkan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara berbilang etnik di Asia Tenggara menghadapi beberapa cabaran dalam bidang ekonomi, diskriminasi pekerjaan, ketidakseimbangan pendapatan antara kumpulan etnik, penyalahgunaan keistimewaan Bumiputra dan isu agama dan etnik adalah antara masalah utama yang perlu diatasi. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah mesti diambilkan untuk memastikan keadilan, kesaksamaan dan keharmonian di kalangan rakyat Malaysia. Ini memerlukan usaha bersama oleh kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil untuk mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang dan inklusif. Perlu ada komitmen untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja, mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dan memastikan keadilan dalam penyalahgunaan keistimewaan ekonomi. Kesepaduan sosial juga penting dengan langkah-langkah untuk mengalahkan persefahaman dan toleransi antara kumpulan agama dan etnik yang berbeza. Hanya melalui kerjasama erat, Malaysia boleh menjadi sebuah negara yang maju dan saksama di mana semua rakyat dapat menikmati faedah kemakmuran ekonomi dan pelbagai budaya yang kaya. Terima kasih atas perhatian anda. Mari kita bersama-sama menjadikan Malaysia tempat yang lebih baik untuk rakyatnya. Terima kasih.